Ringgit mampu cecah RM4 sedolar akhir 2024, RM3.55 akhir 2025. Najib enggan jawab 27 juta ringgit masuk ke akaun M-Bank miliknya. SPRM sifatkan kenyataan dari Bloomberg tuduhan liar. Peguam dipanggil polis akibat kupas fakta kes banduan terhormat PMS. Dr. Mahathir ungkit fakta kes lampau Datuk Seri Anwar. Remis GISB digeledah dan disita serta pengikut akan dipantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. BMI Country Risk and Industry Research (BMI) Unit Fitch Solutions menyemak naik unjuran ringgit bagi akhir 2024 kepada RM4 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada RM4.55 sebelum ini. Perkembangan itu turut memaparkan prestasi cemerlang ringgit dalam suku ketiga 2024. BMI berkata, dalam tempoh jangka pertengahan, ia kekal positif terhadap ringgit susulan perbezaan hasil yang mengecil dengan Amerika Syarikat selain prospek pertumbuhan yang agak berdaya tahan sekaligus menyuntik petanda baik untuk unit tempatan berkenaan. Menyentuh prospek jangka pendek selama 6 bulan, BMI berkata ringgit terbukti dapat menyanggah tren penyusutan ketaranya sejak awal 2024 untuk naik 12.1% pada suku ketiga 2024 sekaligus menjadikannya mata wang pasaran sedang pesat membangun dengan prestasi terbaik rantau ini. Sejajar dengan prestasi yang lebih kukuh daripada jangkaan dalam suku ketiga 2024, BMI bertindak menyemak naik unjurannya pada purata RM4.35 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada RM4.55 sebelum ini. Dalam pada itu, ia juga menjangkakan perbezaan kadar faedah antara Amerika Syarikat dan Malaysia akan mengecil dengan lebih cenderung memihak ringgit. Melangkaui tempoh 6 bulan, BMI mengunjurkan ringgit untuk mengukuh sehingga 9.0% pada 2025 mencecah RM3.55 berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang akhir 2025. Boleh kita bincang kemudian? Itulah jawapan balas bekas Perdana Menteri Najib Razak ketika perbicaraan kes saman 1.18 bilion US dollar yang difailkan SRC International. Peguam plaintif Lim Chi Wee bertanyakan mengenai 27 juta ringgit yang masuk ke dalam akaun M-Bank milik Najib yang berakhir dengan nombor 880. Peguam itu merujuk kepada penyata bank yang menunjukkan kemasukan dana pada 26 Disember 2014 yang berasal dari Ihsan Perdana Sendian Berhad dengan tujuan yang dinyatakan sebagai program CSR. Difahamkan bekas Menteri Kewangan itu ingin merujuk perkara berkenaan dengan pasukan peguamnya daripada firma guaman Shafi & Co terlebih dahulu. Saman sivil SRC di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini mengenai dakwaan penyelewengan pinjaman 1.18 bilion US dollar yang diterima SRC daripada KWAP antara tahun 2011 dan 2012. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun sejak Ogos 2022 berhubung kes jenayah berasingan yang melibatkan dana 42 juta ringgit dari SRC yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataannya menafikan dakwaan yang terkandung dalam laporan sebuah portal tempatan dan antarabangsa Bloomberg kerana tidak mempunyai kredibiliti. Suruhanjaya itu juga menegaskan tiada pihak yang memberi arahan untuk tidak melakukan siasatan terhadap mana-mana individu membabitkan pembelian saham sebuah syarikat.
Jelasnya lagi, kenyataan yang dikeluarkan oleh portal tersebut merupakan tomahan liar yang tidak bertanggungjawab bagi menimbulkan persepsi negatif terhadap SPRM. Semalam, portal Malaysia Now yang memetik laporan Bloomberg melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Ketua SPRM supaya tidak menyiasat bekas setiausaha politiknya, Farhash Wafa Salvador. Menurut Bloomberg, ia berhubung pembelian kontroversi saham dalam sebuah syarikat yang terlibat dalam pembangunan sistem imigresen bernilai RM1 bilion. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali dipanggil ke Bukit Aman untuk memberi keterangan berhubung ucapannya pada ceramah sempena PR Khemah Kota 21 September lepas yang mengupas beberapa fakta kes mahkamah membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Rafiq, beliau disiasat bawah Seksyen 504 Kanun Kesiksaan atau 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam sidang media hari ini, pada ceramah tersebut beliau menerangkan fakta kes Mahkamah Datuk Seri Anwar dalam kapasitinya sebagai peguam selepas Perdana Menteri itu mendakwa dirinya banduan terhormat. Rafiq yang juga peguam bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, ucapannya sekadar memberikan penerangan kepada orang ramai, bukan berniat menghasut tindakan tidak wajar. Katanya Perdana Menteri sebagai seseorang yang memegang jawatan tertinggi dalam pentadbiran negara tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan mencabar keputusan mahkamah atau menghina institusi kehakiman. Menurut Rafiq, kenyataan Datuk Seri Anwar sebelum ini seolah-olah mengatakan 8 hakim yang terlibat membuat keputusan yang salah dalam kesnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkongsi pandangan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan dirinya sebagai banduan terhormat yang dipenjarakan akibat konspirasi politik jahat terhadapnya. Malah memetik berita dari Malaysia Kini, Mahathir juga mengakui gelaran Sang Saka Tua yang zalim dan menindas rakyat adalah ditujukan untuk dirinya. Mengimbau kes tersebut, Mahathir berkata Datuk Seri Anwar disabitkan atas tuduhan pertama salah guna kuasa tetapi berjaya membatalkan sabitan tuduhan kedua kes liwat semasa proses rayuan. Bagaimanapun beliau mendakwa hakim ketika membuat keputusan untuk membebaskan Datuk Seri Anwar, mereka percaya bahawa salah laku seks itu benar berlaku. Peguam Datuk Seri Anwar pada masa itu, Mendiang Kapal Singh, meminta hakim ketika itu untuk memadamkan kenyataan tersebut dalam penghakiman sepanjang 89 muka surat atas dasar keadilan dan penghakiman yang adil. Terdahulu, Datuk Seri Anwar telah menghabiskan 5 tahun dalam penjara dari 1999 hingga 2004, tegas mendakwa tuduhan-tuduhan yang dilemparkan adalah direka oleh Mahathir. Semua premis yang dimiliki dan berada bawah kendalian Gerakan Global Equine Services and Business Holdings GISBH di Sabah dan Sarawak akan digeledah dan disita menggunakan undang-undang sedia ada oleh pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengadakan sesi mesyuarat bersama agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam siasatan terhadap GISBH bagi meneliti situasi semasa pengoperasian premis yang mempunyai kaitan dengan organisasi tersebut di Sabah dan Sarawak. Menurutnya, PDRM akan membantu semua agensi yang terlibat dalam melaksanakan tindakan tersebut. Razaruddin juga berkata hasil mesyuarat tersebut mendapati premis-premis yang berkaitan dengan GISBH di Sabah dan Sarawak telah ditutup dan tidak beroperasi. Bagaimanapun, walaupun premis-premis ini telah dikesan tidak beroperasi lagi dan ditutup, PDRM akan terus memantau bagi memastikan individu yang terlibat dapat dikenal pasti dan dibawa ke muka pengadilan. Berhubung dakwaan pekerja GISBH tidak dibayar gaji, Nazaruddin menegaskan bahawa PDRM telah menerima 10 laporan polis berkaitan isu itu dan siasatan akan dijalankan untuk meneliti pendakwaan yang boleh dilaksanakan berlunaskan undang-undang yang sedia digunapakai.
Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Gila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.